Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kalian, khususnya masyarakat yang marhain, yang fakih, yang fakir, yang miskin, ladang kecil, nelayan kecil, rakyat jelata, sentiasa dalam rahmat Allah Ta'ala. Sentiasa. Hendaklah kalian sentiasa jaga kesihatan, jaga diri. Oh ya, aku nak buat video ringkas ni. Tentang apa sebenarnya? Puas aku fikirkan. Dari hal ada seorang pakar. Setahu aku, dia pakar di dalam formula. Pakar. Apa katanya? Mana lebih penting? Untuk bina sebuah lapangan terbang kargo yang besar untuk ekonomi negara, ataupun untuk bina jalan-jalan yang lebih selesa. Sebab tu kita tambah peruntukan untuk bina jalan raya. Sehingga nanti kamu semua mudah untuk masuk ke kampung-kampung. Jalan-jalan masuk ke kampung kita tarkan dan lubang-lubang kita tampal supaya kamu mudah. Mana lebih penting? Jadi aku fikirkan, selepas aku buat solat istikharah dan aku khatamkan ayat-ayat tertentu berkali-kali untuk mohon petunjuk, aku fikir, iya juga. Betul juga kata Menteri Formula ni. Betul juga. Daripada bina lapangan terbang, kargo, supaya urusan import dan ekspor itu mudah dan menjadi tumpuan negara luar untuk menghantar barang-barangnya ke negara kita. Tidak melalui lagi, tidak bergantung kepada selat, lautan. Dan itu akan mempercepatkan lagi proses import dan ekspor. Itu tak penting. Yang penting adalah kita tampal jalan-jalan yang berlubang. Bila aku fikirkan, selepas aku khatamkan ayat-ayat lah tadi, sehingga ke subuh, tak tidurlah aku untuk amalkan ayat-ayat, untuk mohon petunjuk. Aku pun dapat petunjuk. Dan aku mengatakan jauh di sudut hati, di lubuk hati, aku mengiyakan. Betul juga. Sebab apa? Jalan-jalan yang masuk ke kampung-kampung, ke klinik desa, perlu ditar dan lubang-lubang tu perlu ditimbus, ditutup. Dan penambahan projek itu dengan berjuta-juta itu, untuk itu, di mana kebaikannya? Apabila aku fikirkan, dapatlah aku jawapannya. Apakah kebaikan yang kita dapat? Sebab, satu alasan aku yang aku rasa kukuh untuk menyokong pakar formula dan pendapatnya. Jangan kata nanti aku membangkangnya. Jangan kata nanti aku banking. Jangan nanti kata aku ni macam kuih bangkit. Nak bangkitkan semangat perkauman, memperjuangkan bangsa. Jangan. Di mana kebaikannya? Begini. Oleh kerana kita semua ni nanti akan mati. Terutamanya beliau. Dia akan mati. Oleh kerana apabila mati itu,
jenazah itu dimasukkan di dalam van untuk dibawa ke tanah perkuburan Islam. Tak tahulah sama ada beliau tu Islam dari sudut mana, kita pun tak tahu. Mungkin Islam kafir, mungkin Islam kufur, Islam munafik, Islam zindik. Masukkan aja lah janji kubur Islam. Janji dia mengaku dia Islam. Walaupun munafik, walaupun kufur, walaupun zindik, walaupun sebenarnya asobiah. Asobiah ni apa? Asobiah ini adalah memperjuangkan bangsa lebih dari agama. Aku tak nak bercakap lah pasal tu. Yang herannya orang kita ni, bangsa lain yang diperjuangkannya. Bangsa lain, bukan bangsa sendiri. Biarlah mati di dalam memperjuangkan bangsa sendiri. Yang mati untuk memperjuangkan bangsa lain, engkau dah kenapa? Ke engkau tak cukup ambil vaksin? Ke engkau sewel? Sambung yang tadi tu, sambung. Engkau orang tak ke? Jika jenazah engkau dimasukkan di dalam van, jalan raya berlubang, nanti jenazah engkau tu melompat-lompat pula di dalam van tu. Tergolek-golek pula disebabkan jalan berlubang. Manalah tahu nanti dah tersangkut pula tayar tu. Tayar van jenazah tersangkut sebab ada lubang yang tidak ditampal. Jadi melambatkan proses penanaman jenazah. Tak tahulah aku ni, tak bila lagi nak sembuh agaknya. Tak sembuh-sembuh. Mungkin yang tersayang berhenti berdoa agaknya. Aku pun melarat. Tak apalah. Doa kadang-kadang mahal. Tak apalah. Kita sambung perbincangan tu. Heran kan? Aku heran. Kalian, aku tak tahu. Untuk aku heran. Apa tak herannya? Pendapat tu tak disedari oleh masyarakat. Tapi aku dah bagi tahu pentingnya jalan itu di antara lapangan terbang atau pelabuhan import export itu tak penting untuk ekonomi rakyat. Tak penting. Itu tak penting untuk mengangkat ekonomi rakyat, itu tak penting untuk menarik pelaburan, itu tak penting. Kita jangan bercakap dari hal pelaburan, kita jangan bercakap dari hal ekonomi, kita jangan bercakap dari hal mata wang yang akan jatuh. Jangan. Sebagai orang Islam, kita jangan bercakap pasal tu. Sebab ada ustaz kata, untuk apalah bercakap dari hal dunia semua tu. Itu semua dunia yang akan kita tinggalkan satu hari nanti. Kita semua akan mati. Dan rumah kita, harta kita hanyalah tanah kubur itu. Jadi nak buat apa bercakap pasal dari hal dunia? Tak payah bercakap dari hal dunia. Dunia ni nak terlingkup ke, nak terbalik ke, nak apa ke, lantak. Itu kata setengah-setengah ustaz. Ada. Jadi balik pada yang tadi tu. Jadi kebaikannya adalah jenazah kamu nanti, aku tak tahulah sama ada jenazah ataupun peringkat kamu tu bangkai. Taklah bergolek-golek ataupun terhentak-hentak di dalam van tu masa nak pergi ke tanah perkuburan. Betul. Pendapat beliau betul. Lagipun beliau adalah sebagaimana katanya, sekurang-kurangnya aku ada formula. Betul. Itu namanya formula apa ni? Formula kepala bapa ni. Namanya. Ini ada satu lagi ni. Baru-baru ni harga beras meningkat. Harga beras naik. Untuk orang kecil macam kau, macam aku, yang berpakaian pun koyak rabak macam ni. Tengok koyak rabak ni. Orang miskin yang pakai baju Terengganu, Kelantan macam ni lah, yang dilukis coraknya dengan tangan, yang harganya tak berapa sen. Baju pun koyak, coraknya pun bukanlah
kainnya sutra, kainnya kain biasa je, corak-corak yang dilukis di bawah rumah untuk usahawan-usahawan kecil. Tengok, sial. Bagi orang macam aku, macam kau aku tak tahu, macam kalian aku tak tahu, yang terpaksa bergantung pada beras impor. 40% beras yang kita makan, kita sangat bergantung kepada beras import. 40% beras diimport dari luar negara. Jadi apabila masalah kenaikan harga beras, apa katanya? Yang kau pergi makan beras import tu, beras wangi, beras basmati. Kalau basmati, satu basmati. Beras mati, kau makan super import special, siapa suruh? Yang kau pergi makan beras-beras macam tu, siapa suruh? Kenapa engkau tak beli beras tempatan? Betul juga. Yang pergi beli beras wangi, beras super wangi, super special import, beras Nagasari, Nagasati, naga apapun naga lah. Dah kenapa? Makanlah beras tempatan. Itu katanya. Jadinya bagi aku ni bodoh di dalam ekonomi, aku ni bodoh di dalam pertanian, bodoh di dalam dalam segala bidang. Yang aku tahu diri aku, bangsa aku dan yang aku sayang. Itu yang aku tahu. Lain aku tak mahu tahu. Dan yang aku tahu, aku sakit kerana yang tersayang berhenti berdoa. Jadinya, aku nak ringkaskanlah sebab aku ada urusan. Hari ini ada jenazah yang aku perlu ziarah. Kematian. Ada kematian. Kasihan. Sebagaimana aku kata tadi, sebab tu jalan perlu ditampal, peruntukan perlu ditambah. Pedulikan ekonomi, pedulikan. Yang penting urusan jenazah ke kubur nanti senang. Sebab jalan tidak ada yang berlubang. Yang berlubang adalah kepala otak dia. Yang berlubang adalah jantung dia, hati dia. Itu yang berlubang. Balik pada cerita beras. Sebenarnya tanpa beras import, kita bukanlah negara pertanian yang menghasilkan beras yang cukup. Bukan. Itu belum dicerita lagi. Seandainya berlaku bencana di dalam negara, peperangan mungkin, ataupun kita diserang oleh pihak luar, aku rasa kita semua tak makan. Sebab tak kala itu, import tentu terhalang. Tak kala itu beras tidak ada. Supply beras tidak ada. Semua kerana kita bergantung 40% dari hasil beras import. Itu dalam keadaan aman. Bahkan persediaan kita, bekalan kita untuk menghadapi bencana tak cukup untuk 1 atau 2 tahun, tak cukup. Aku rasa kita mati tak makan. Lainlah aku. Aku belajar dulu, guru aku ajar. Kalau dah lapar sangat, dah nak mampus lapar, guru kata ambil kaca makan. Aku boleh makan kaca, aku ratah je. Guru kata boleh makan kaca sebab dah lapar sangat. Dan kalau dah lapar sangat, nak makan daging, pergilah panah babi tu, makanlah babi. Sebab dah sampai darurah, kata guru. Aku okey je. Aku biasa dengan hunting. Aku biasa untuk hunting. Tapi tak tahulah kalian, aku tak tahu. Pandai-pandailah nanti. Bagi aku, selagi ada hutan, selagi ada kehidupan, aku tak akan lapar. Aku boleh menjala, aku boleh menjaring, aku boleh berbagai. Campak ke hutan, aku memonyet. Campak ke laut, aku menduyung. Campak ke bandar, aku ke mall. Okey. Sebenarnya beras tidak cukup kerana kita import beras. Beras
beras tak cukup. Jadi alasan makan beras tempatan, nak makan kepala bapa kau. Kita terpaksa makan beras import. Terpaksa makan beras import kerana bekalan yang ada tak cukup. Tak cukup. Pun kau tak reti-reti. Kau tak tahu. Kau bagi alasan semudah tu. Aku tak tahulah ni pesen kepala bapa ni. Kepala bapa dia. Apa katanya? Kalau ayam mahal, why not? Jangan makan ayam. Kita tukar pada makanan lain. Kalau restoran mahal, jangan makan di restoran. Makan di kemah-kemah. Makan di tepi-tepi jalan. Boykot kedai tu. Ni. Ini Menteri Formula. Formula kepala bapa dia. Kepala otak dia. Oh ya. Ini ada seorang lagi, ni Badigol. Kata dia bahawa selepas dikaji, diperiksa, ya ni banyak rungutan masyarakat mengatakan harga barang meningkat. Selepas dikaji, diperiksa, di akaun safe, di akaun tak safe, tak ada barang yang naik harga. Tidak ada. Barang-barang terkawal tidak naik. Barang-barang yang terkawal tu taklah banyak, sikit je. Tak naik. Tapi seandainya naik, jika dulu harganya 300, barang-barang yang terkawal apabila kita beli, naiknya pun tak banyak. Dia mungkin naik sebanyak barang yang sama. Kalau dulu 300, sekarang kita boleh dapat dengan harga 350. 50 tu tak banyak. Dia cuma 15% saja naiknya. Ini lagi Badigol. Ini lagi biawak. Ini lagi, kalau kata orang Melaka, ini lagi binawai. Ini lagi lahabau. Ini lagi hawau. 15% tak banyak katanya. Pampers pun tak naik harga katanya. Pampers tak naik harga. Baru lebih kurang RM28. Tak naik harga. Sekali tu bila orang periksa, harga Pampers yang sama, yang dia kata tak naik harga, RM33. Ada sen lagi. Pula. Heran kan? Heranlah sebenarnya. Oh tapi ya, video ni ringkas saja sebab aku nak pergi ziarah. Ada kawan yang temui ajal ni. Yelah, dah sampai hukum. Sama-sama kita bacakan Fatihah pada arwah. Sama-sama. Semoga rohnya dicucuri rahmat, ditempatkan di kalangan orang-orang beriman. Oh ya, sebelum aku sudahi video ni, aku nak bagi tahu. Kalau kalian rasa kalian tak mampu untuk di atas meja kalian kosong, tidak ada bekalan makanan, tidak ada makanan. Tidak ada makanan. Dulu orang yang sama mencadangkan bahawa tanamlah apa-apa belakang rumah. Nenas ke, buah kedondong ke, tanamlah. Jadi nanti hasil itu bukan saja boleh dimakan, boleh dijual katanya. Itu boleh membantu pendapatan orang-orang, para petani yang miskin. Tengok punya brilliant. Ini lato-lato brilliant. Sebab apa dia kata begitu? Sebab nenas tu hari ini tanam, pagi tanam, petang nanti dah boleh makan dah. Kalau boleh buat padi, buat sawah belakang rumah, dapat 1 petak pun cukup lah. Dia boleh pagi tanam, petang dah boleh tuai dah. Dah boleh makan dah.
Jadi bagi yang ada tanah sedikit, buatlah sawah walaupun sepetak. Tanamlah beras wangi ke, beras siam special ke, tanamlah. Sebab boleh pagi tanam, nanti petang dah boleh tuai, boleh makan. Manalah kita nak cari body goal macam ni. Manalah kita nak cari bangang-bangang macam ni. Manalah kita nak cari bodoh-bodoh macam ni. Mana kita nak cari? Oh ya, bila dia tegur, apa katanya? Kerajaan ni kita yang punya. Kita punya sukalah nak buat apa pun. Kita punya sukalah. Tengok. Lagi bijak. Lagi bagus. Oh ya, sebelum aku sudahkan video ni, aku nak bagi tahu. Kalau kalian rasa tak mampu untuk makan buah-buah, selalunya selepas makan, tak kira lah makan malam atau makan tengah hari. Kalau kalian rasa tak mampu, mungkin ada buah betik mungkin, buah tembikai mungkin, buah-buah lah, kata orang, untuk cuci mulut. Jangan risau. Ada sebenarnya buah yang murah. Ada. Sebelum mereka bagi cadangan atau bagi pendapat, aku rasa lebih baik aku yang bagi cadangan, bagi pendapat. Sebab nanti diorang yang dapat nama. Sekurang-kurangnya aku ada formula, kata si kepala otak. Jadi apa yang aku cadangkan? Selepas kamu dengar cadangan ni, kamu jangan hairan dan jangan risau yang tak ada buah-buahan untuk kamu makan kerana kemiskinan kamu, kerana fakir kamu, kerana fakih kamu, kerana tak mampu, kerana gaji kamu kecil. Jadi aku cadangkan, selepas ni kamu jangan fikirkan tentang cuci mulut untuk makan buah-buah macam tu. Tapi kamu tetap akan makan buah-buah tu. Tetap. Buah apa? Mula dari hari ini, kamu pergi pasar ataupun pergilah kedai, mana-mana kedai runcit khususnya, kamu cari buah kembang semangkuk. Sekurang-kurangnya buah juga kamu rendam dengan air panas, nanti dia kembang. Jadi selepas makan nasi, cucilah mulut dengan buah kembang semangkuk. Jadi jangan salahkan aku, kerana kerajaan ni aku yang punya. Aku punya sukalah nak cakap apa pun. Jadi jangan lupa. Okey, sampai sini aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Belajarlah kutip kupang, kutip kerang, kutip siput. Belajarlah makan siput. Tak apalah kalau siput babi sekalipun, boleh makan. Bercutilah di tepi-tepi pantai dan berjalanlah, kutiplah apa-apa yang boleh dimakan dekat karang tu. Kepah ke, laukan ke, makanlah. Buah jangan risau, makan buah kembang semangkuk. Baiklah, aku sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin.